Taharah ataupun bersuci bukanlah satu bab yang biasa-biasa. Penting sangat dalam Islam untuk kita mengetahui tentang taharah itu dengan sebaik mungkin. Bukan sekadar kita belajar bersolat, tetapi kita kena tahu apakah syarat-syarat yang kena patuh untuk memastikan ibadah kita itu diterima. Dan semuanya diceritakan dalam bab taharah. Nantikan taharah yang kedua daripada saya selepas ini. Jumpa insyaAllah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Baik, untuk makluman kepada semua pelajar yang akan mengambil halaqah usrah, pastikan kamu semua jujur dengan diri sendiri tau. Tengok video tu. Ini bukan untuk periksa semata-mata, tapi ini juga untuk kegunaan kita, bekalan kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita semua. Baik, InsyaAllah. Jadi pada minggu lepas sepatutnya saya bawa taharah kedua ini, tapi atas sebab ada emergency, saya tak sempat untuk buat rakaman taharah yang kedua. Jadi kita dahulukan yang Ustaz Fakar punya kan. Jadi InsyaAllah minggu ni saya akan sambung semula untuk bab taharah. Dalam buku kita ini kita panggil sebagai bab taharah yang kedua. Baik, dalam bab taharah ini kamu tahu dia melibatkan tentang konsep bersuci kan. Baik, jadi Ustaz Nizam sebelum ini ada ceritakan tentang jenis air, tentang jenis najis. Hari ini saya nak sentuh tentang hadas, tentang macam mana cara nak menghilangkan hadas ini. Antaranya adalah dengan cara kita istinja. Hadas ni ada hadas besar, ada hadas kecil. Jadi antaranya adalah dengan cara kita nak beristinja. Istinja ni dia, kalau kita lihat istinja ni dia menghilangkan najis. Dia bukanlah orang kata untuk kita menghilangkan hadas besar dan kecil, tetapi dia lebih kepada untuk kita menyucikan najis tersebut. Bagaimana kaedahnya? Kita dianjurkan dalam Islam ada 3 kaedah. Kaedah pertama, kita gunakan yang terbaik lah, yang paling terbaik. Apa dia? Kita gunakan mula-mula kita cuci dahulu najis tersebut. Kita lap dulu najis kita tu dengan tisu ataupun benda keras. Jangan guna kertas pasir. Guna kertas pasir clear. Jangan gunakan kertas yang kosong. Gunakan tisu. Kita lapkan najis kita itu. Lepas tu kita masukkan dalam tong sampah. Jangan dibuang dalam mangkuk tandas. Itu mangkuk ayun punya orang tu. Jangan buang dalam mangkuk tandas. Buang dalam tong sampah. Lepas tu barulah kita basuhkan dia, bersihkan dia. Maka itu adalah cara yang paling digalakkan dalam Islam untuk kita buat. Cara kedua, ranking yang kedua galakan tersebut, kalau kita tak mampu buat ni, yang biasa orang Melayu kita buat, orang Islam kita buat, apa dia? Dia guna cara yang kedua. Cara apa? Hanya basuh terus. Lepas dia buang yang besar tu, dia terus basuh. Okay. Jadi ini cara yang kedua. Cara ini ranking dia nombor 2, bukan nombor 1. Nombor 1 tadi macam saya sebut, tarik dulu, cuci dulu, baru basuh. Dan ranking paling orang kata yang paling biasa-biasa dan diterima dalam Islam adalah kita menggunakan benda-benda kesat saja tadi. Kita lap saja tanpa menggunakan air. Yang terbaik sudah tentu yang pertama tadi. Apa dia? Lap dan basuh. Baik. Jadi dalam istinja saya kena cepatkan sikit sebab kita dalam tempoh-tempoh begini, kalau saya terlalu panjang dia agak tak berapa sesuai lah. Baik, di dalam bab seterusnya kita akan masuk dalam bab wuduk. Dia panjang lagi. Tapi dalam bab wuduk kita boleh lihat wuduk ini adalah satu perkara untuk kita mengangkat hadas kecil. Nak mengangkat hadas kecil ni maksud dia senang cerita, benda-benda yang menyebabkan hadas kecil seperti kencing, kita buang air besar, kita terbatal je wuduk kita tu, kita nak ambil wuduk kita semula. Itu yang orang dulu-dulu niat dia nawaitu rafa'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Orang sekarang dia ubah. Kalau ubah, dia ada gunakan kaedah nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Maksudnya kaedah kedua ini diterima pakai. Di dua-dua ni diterima pakai. Jadinya
dalam kedua-dua kaedah ini dia tidaklah menjadi satu isu nak niat mana nak guna, sebab dua-duanya membawa maksud yang sama, iaitu kita nak mengangkat hadas kecil itu untuk boleh menyebabkan kita ini beribadah, untuk solat, untuk kita tawaf, untuk kita mengaji, ya, maka kita kena angkat hadas kecil. Baik, bila disebutkan tentang wuduk, maka automatiknya ianya melibatkan niat dan beberapa rukun yang lain. Rukun yang lain yang asas apa dia? Niat, muka, tangan, kepala dan kaki. Niat, muka, tangan, kepala dan kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Maka itu adalah yang wajib bagi wuduk. Lengkapkan yang tu. Ustaz, macam mana kalau orang tu tak ada tangan sebelah? Buat tangan sebelah ya. Ustaz, macam mana orang tu tak ada kepala? Matilah dia. Kan? Jadi kita kena, soalan tu kena bijak sikit. Jangan kau tiba-tiba tanya kepala tak ada, macam mana nak ambil wuduk? Kalau kepala tak ada tu di dalam kubur lah tu. Baik. Bagaimana dengan anggota yang lain? Antara yang sunatnya apa dia? Kita buat ni, sebelum tu kita baca bismillah, kita basuh tangan kita betul-betul selat kan. Lepas tu kita dalam wuduk, yang sebelum wuduk lah, kita komoh, kita cuci kaki, jari kaki kita, badan kita semua kan. Kita masukkan air dalam mulut dan hidung sekaligus kan. Okay, itu yang sebelum. Dan semasa berwuduk, antaranya apa? Bila kita ambil wuduk itu, kita lapkan muka kita ni, kita kena gosokkan muka kita ni, jangan biarkan macam tu kan. Ada janggut, kena selatkan janggut itu. Lepas tu kita buat 3 kali basuhan, itu adalah sunnah. Lepas tu tangan, dahulukan yang tangan kanan pun adalah sunnah. Basuh 3 kali basuhan, sunnah. Gosok anggota wuduk, sunnah. Lebihkan sikit tangan sampai ke sini pun sunnah. Jangan lebih sangat sampai ke perut, basuh tangan sampai ke perut. Itu memang buang tabiat. Okey. Yang seterusnya, muka, kepala, membasuhkan keseluruhan kepala. Kita pegang macam ni, kita tarik kan, contoh ambil macam ni, tarik, maka itu juga adalah merupakan salah satu sunnahnya. 3 kali basuhan pun sunnah. Ini jaga-jagalah bagi lelaki pakai minyak rambut yang kalis air. Itu kena hati-hati. Sebab apa? Sebab bila minyak rambut itu kalis air, payah. Dia kalis air tau, tapi dia tak kalah api neraka. Payah. Jadi kena ingat, pastikan rambut kita itu masuk kena air. Airnya boleh telap. Kalau tidak, ada masalah pada duduk kita. Perempuan, sebelum tu saya terlupa, bagi yang mak basuh anggota perempuan ni, biasalah dia pakai bedok kan. Dia pakai bedok, dia pakai apa lagi kat muka, foundation kan. Bila nak ambil sembahyang, benda tebal sangat, dia letak, jadi bercampur. Air tu dah bercampur, dah bertukar, bukan menjadi air mutlak, dah menjadi air mustamal. Jadi lebih baik sebelum kita ambil wuduk, kita bersihkan dulu make up kita tu, untuk memastikan semua masuk ke situ. Baik, seterusnya muka, tangan, kepala, termasuk telinga itu, dan kaki lah. Kaki ni sampai ke buku lali dan sebagainya, dan doa. Mengikut tertib itu adalah wajib. Kita tak boleh main suka hati kita nak buat apa-apa. Jangan nak buat mazhab sendiri lah, ikut mazhab orang. Baik, seterusnya itu tentang wuduk. Apa-apa saja yang keluar daripada kubul dan dubur, bukan spesifiknya air kencing, bukan spesifik kentut, apa-apa saja, kamu keluar telur ke, kamu tiba-tiba keluar perinter ke pada kamu punya kubul kamu ke, orang lain keluar batu pemata, kamu dah pelik, ini keluar perinter pada situ, itu pun adalah merupakan membatalkan wuduk kamu. Faham Senang cerita, apa-apa saja yang keluar, sesuatu, bukan orang kata terhad kepada air saja, bukan, apa-apa saja. Lepas tu apa-apa yang membatalkan wuduk sebelum ini. Lepas tu apa lagi? Macam-macam lah bersentuhan yang menyebabkan batal wuduk, maka terbatal lah. Bagaimana pula untuk kita memastikan kalau air tak ada, air tak boleh nak guna, macam mana? Itu tayamum. Tayamum mudah saja. Tayamum, gosok tangan ni, tepuk kan, tepuk pada debu yang suci jangan pasir. Kalau pasir tu kertas pasir, ambil pada debu yang suci. Debu dengan pasir ni beza.
debu yang suci pada tanah tu, tepuk, nipiskan dia muka. Ambil contoh, okey, tepuk, nipiskan dia, tepuk, nipiskan dia muka. Sekali, jangan 3 kali. Kan bertukar jadi orang, jadi boleh jadi orang, jadi perang kan payah. Kan? Yang kedua, tepuk yang kedua, ambil tangan kiri ni pergi atas tangan kanan. Kan, tepuk si tangan ni, lepas tepuk tangan ni pergi sini, tarik bawa ke sini. Yang ni sambung sini, tarik bawah pula sini. Saya ulang balik. Sini, tarik ke sini. Ni tadi sambung sini, sini. Itu sekali je, jangan banyak kali, sekali saja. Dah, maka lepas dah, cukup dah. Tak perlulah untuk kita buat perkara-perkara yang lain. Yang seterusnya, bagaimana pula nak mandi wajib? Kan? Nak mandi wajib banyak ceritanya. Tapi sebelum tu, saya takut saya terlupa. Apa yang menyebabkan tayamum ni boleh? Yang dibenarkan kita tayamum. Antara sebabnya yang kita tahu, sebab air tak ada. Kan? Bukan sekadar itu. Dia bukan sekadar itu. Tayamum ni juga disebabkan kalau kita tak mampu nak gunakan air. Tak boleh nak gunakan air sebabkan sakit ataupun bencana. Boleh guna air, tapi air tu kita tahu air yang tercemar, ada penuh bangkai, contoh tsunami dulu. Jadi air tu tak boleh nak guna, taun. Jadi kalau kita buat, dia akan menyebabkan penyakit pada kita. Maka tak boleh, walaupun air depan mata, tapi kita tak boleh gunakan air. Bukan sebab sakit, terbakar, tak boleh kena air. Ada juga sebab terlalu sejuk, ada air tapi terlalu sejuk, isi kat tangan terus jadi beku, frozen tangan tu. Kan? Terus tak boleh, sama juga. Ada juga air depan muka, tak sejuk, tak panas, biasa. Tapi rupa-rupanya depan tu kawasan ada orang berperang. Jadi dia risiko kepada kita kalau keluar tu akan tembak. Kan? Jadi perkara-perkara berisiko sebegini pun dibenarkan kita untuk bertayamum. Sehinggalah risiko terhilang, maka tayamum tu akan terbatal. Baik, seterusnya untuk mandi wajib. Mandi wajib paling simple, paling senang. Mandi wajib ni bila orang cakap gitu, saya masa sekolah tu saya marah sangat. Orang kata senang. Saya nak tahu senang tu macam mana. Okey, senangnya pun dia mandi wajib ni, kita niat nawaitu rafa'al hadasi akbari lillahi ta'ala, kan? Ataupun ikutlah yang paling payah sangat bahasa Ustaz, tak ertilah bahasa Arab, bahasa Melayu. Dalam hati, aku nak mandi wajib, kan? Ingat kerana Allah Ta'ala. Baik, maka kita pun mandi wajib. Kita mandi wajib, lepas niat tu kita terus basuhkan seluruh badan kita. Kita gosok seluruh badan kita sampai ke kaki, settle. Pastikan semua anggota kita kena air. Ustaz, kena mandi wajib ke? Pakai air, boleh, apa masalahnya? Kan? Lepas tu, kalau mandi wajib ke, Ustaz, macam mana, masalah ke? Tak masalah, tapi janganlah mandi tengah-tengah orang tamu. Itu masalah pula. Mandilah dalam bilik air, kan? Tapi orang kata tak digalakkan sangatlah untuk kita mandi dalam keadaan telanjang. Seterusnya apa lagi? Kita dah ratakan air tu, kita gosokkan. Bagi lelaki, pastikan setiap lipatan-lipatan badan kita itu, perempuan sekali lah, lipatan-lipatan badan kita itu kena air. Bawah ketiak kita, dekat celah kangkang. Perempuan pun sama. Bila sebut lipatan itu, perempuan ni ada banyak lipatnya, maka kamu kena pastikan air sampai. Kalau tidak, kamu akan berada dalam keadaan berhada besar, maka tidak ada ibadah yang sah. Sebab bila kamu dalam keadaan berhada besar. Okey, antara sebab mandi wajib ni, perempuan datang haid. Kamu kena tahu tentang haid ni, perempuan datang haid, nifas, wiladah. Nifas ini darah selepas kelahiran. Wiladah ini darah semasa kelahiran, yang melahirkan anak. Lepas tu lelaki datang mimpi, kan? Itu suami isteri melakukan hubungan suami isteri. Kalau bukan suami isteri pun kena buat. Onani kena buat. Maksudnya melakukan buat sendiri-sendiri, kena buat. Bila ada kemasukan maka kena. Walaupun tidak ada pancutan air mani, tapi bila ada kemasukan automatik kena mandi wajib. Itu normal dan kita ada sebut. Okey, Ustaz, bagaimana pula saya tak boleh gunakan air? Dia tak boleh gunakan air. Pernah satu tempat saya tu, dia makcik ni, dia duduk kenduri, terjatuh periuk air. Dia tengah siang bawang, terjatuh periuk air, macam banjir. Kita dikena simbah dengan satu cawan pun menggelitik kena air panas. Ni air tengah panas menggelegak ni. Ini satu periuk tu jatuh, habis masak dia punya pada punggung dia, bau ke peha dia, masak. Jadi memang tak boleh nak kena air. Bayangkan dalam keadaan dia tengah dalam keadaan haid. Lepas tu dia tak boleh nak mandi wajib. Macam mana kaedahnya? Sebab kalau mandi wajib, macam mana nak kena air melepuh gitu, tak boleh.
Jadi kaedahnya macam mana? Kaedahnya ada cukup mudah. Cukup sekadar tayamum saja. Senang cerita, bila air tak ada, macam mana kita nak mengangkat hadas besar kita ni, nak mandi wajib macam mana? Cukuplah dengan tayamum. Tayamum macam yang saya tadi. Bila tayamum, dia akan berlaku dua keadaan. Yang pertama, wuduk akan terangkat terus. Setiap masuk solat waktu, selepas masuk azan tu, kamu boleh ambil tayamum. Dan masuk solat fardu yang lain, kena tayamum baru. Itu setiap solat fardu, kamu kena perbaharui tayamum kamu. Maksudnya, tayamum hanya boleh untuk satu solat fardu, satu tayamum. Solat sunat lain, tak ada masalah. Tak ada had. Tapi kalau untuk solat fardu, satu solat fardu, satu tayamum. Okey. Mandi wajib, dia hanya akan terangkat seketika saja. Sekejap je terangkat. Dia tak angkat banyak. Sekejap je. Maksudnya, untuk solat tadi je. Lepas tu, bila dah boleh guna air, mandi wajib tersebut, kita wajib untuk mandi semula. Maksudnya, dia hanya terangkat seketika sahaja. Dia tidak terangkat terus. Macam wuduk tadi, dia terangkat terus. Tapi, yang ni, dia terangkat seketika sahaja. Baik, insyaAllah, sekadar itu sahaja. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf, saya tak boleh nak terangkan lebih lanjut. Sebenarnya tajuk ni dia boleh terang sampai 2 jam. Tapi kamu pun faham, saya pun faham, kita berada dalam musim yang macam ini, agak sukar untuk kita membuat sesi yang terlalu panjang kerana data yang lebih besar. Jadi ada pun masalah, kamu boleh terus hubungi saya ataupun mana-mana persyaratan yang lain untuk kita terangkan. Dan saya percaya kamu juga dah belajar tajuk ni dalam fiqhul ibadah. Ini sekadar recall saja untuk kita kembali mengingat. Sekian sahaja aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi